A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Qairi alias. Itu apa jangan buat apa nama live waktu malam ya. Untuk yang personal kecuali yang orang minta ya. Ini Tok Bah saja ya sebab pagi apa nama Jumaat malam Sabtu dah mulai cuti sekolah. So Tok Bah pun terpanggil lah untuk bincangan mak ayah ya yang kadang tak tahu apa nak buat untuk membantu anak-anak mereka masa cuti sekolah ni. Terima kasih Qari alias Asmarina Kak Cik ada juga. Pagi pun ada, malam pun ada. Mirza Deni, terima kasih. Apa nama? Yang mula apa nama? Nak share dengan kawan-kawan boleh. Oh, Dr. Narimah pun masuk juga. Dia dah buat kerja-kerja semua. Dia ada masa dia join ya. Tak apalah. Ya, kita sama kita ni ya. Tukar-tukar idea ya. Saja berbual-bual ya. Sebab malam ni tak nak cerita tentang bagaimana nak membantu anak-anak lah untuk belajar. Ya, ni sebab ramai sangat ujungnya ramai ya mak ayah yang bertanya Tok Bah, ya macam mana tu tanya masa cuti sekolah ni macam mana ya nak merangsang ya. Cik Wan dah masuk, Mirza Dini tadi apa nama Waalaikumsalam untuk mereka yang pergi salam ya. Hilmi Mazin. Hilmi Mazin dah masuk. Mazliza ya, Mazliza siapa tadi tu? Ya, Qari apa nama? Cik Wan, Hilmi, Mazrizadin, Mun Maismah pun masuk. Terima kasih. Ya. Asmuni. Ya. Siapa tadi tu? Oh, dia lain macam sikit ya. Mun Maismah, Asmuni Joten. Oh, impian cinta. Tu dia. Ya. Oh, dia terus naik balik ya. Naik balik. Dia ulang balik macam mana tak apa nak baca ni ya. Semua ulang balik nama-nama yang Nona Shizuka pun masuk. Halimah Emma. Ya. Mazlina Din. Ya, Mun Maismah ada, Norani Ismail, Farida Ida, Hajah Jamiah, ya, apa nama, Mazliza, Mun Maismah tadi, Asmuni Joten, dia ulang-ulang balik ya, dia ulang balik Farida, Hajah, dia ulang balik Ismail Osman, Haji Rahim Singapura pun masuk juga waktu malam, ya, terima kasih Tuan Haji Rahim. Ya, kawan lama ni Zainab Hassan, Mumtaz Begum. Lama tak nampak Mumtaz Begum ya. Yang selalu ikut program Tok Bah, Mahfuzah Mustafa ya. Memang Tok Bah memang kata Asmarina Kak Cik, Tok Bah jarang bersiaran waktu malam. Memang bukan jarang. Dah untuk tahun ni sekali-sekali je. Itu pun ada program lain ya. Zeti, Nur Azimah Yusof, Cinta Kumami Ros ada, YT Daud ni banyak orang baru ni. Munirah Uyuni, Suryati, Siti Nuraisyah, Zainab Hassan dah share. Terima kasih. Ya. Okey, tolong share pada kawan-kawan. 77 orang dah masuk kelas. Ya, ini pelan-pelan lah. Ya, malam Sabtu ni ya. Kita sama-sama bincangkan sikit. Kalau atuk nenek pun boleh stay ya. Apa nama, untuk bincang macam mana bantu anak-anak kita supaya mendapat membantu cucu-cucu ya. Zaila Muhammad Shah supaya jadi ya. Apa nama, Syaiful Opix. Ya, Cinta Komerus tadi, Ramlah Zul, Bobby Spencer, Pius. Lama tak nampak Bobby Spencer. Ya, terima kasih. Selamat malam ya. Zaliha Anwar, Waalaikumsalam. Ramlah Zul, Madam Helen ya. Selamat malam ya. Apa ni Madam Helen? Fauziah ya. Fauziah Ahmad Nayan, Daimah Jumaat ya. Iza Yusof, Rosita Ita, Rukia Saleh ya. Kamisah Kimi, Bobby Spencer tadi. Norsam ya, Norsam J. Wah, Norsam ya. Mun Mais J tu Jawa kot. Wan Zakia, Siti Nuraisyah, Zaliha Anwar ya. Terima kasih sahabat-sahabat ya. Bolehlah ya, 96 dah masuk dalam kelas, 79 dah bias. Okeylah pelan-pelan ya. Tok Bah malam ni nak cerita tentang sebab ramai yang bertanya pada Tok Bah ya. Macam mana nak tolong anak-anak yang bermasalah dalam belajar ni, yang tak minat, yang sibuk dengan dia punya gadget ya. So kalau belajar pun tak boleh concentrate ya. Masa belajar okey, tapi dalam exam tak boleh jawab ya. Macam-macam. Dan you know what? Ikut kajian Tok Bah,
Ni kajian yang kita tanya based on my own personal survey lah. Tanya pada anak-anak. Tok Abah tanya pada anak-anak ni. Berapa orang yang masa belajar duduk atas lantai, atas kapet atau atas katil? Angkat tangan. Tok Abah dapati about 80%. Siapa yang duduk kat kerusi? Ada meja, ada kursi. Angkat tangan. About 15 to 20%. Siapa yang duduk kat kerusi menghadap kiblat? Dengan tak sengaja adalah 1-2%. Tak sengaja. Tapi ada yang sengaja, yang faham. Gitu ya. Ini cara Tok Abah buat survey. Cikgu tanya, Tok Abah tanya pada para pelajar. Tok Abah tanya pada ibu bapa. Tok Abah tanya pada para guru secara direct. Dan eyeballing the number. Itu aja. Kita tak buatlah kajian secara saintifik, secara sampling yang kompleks-kompleks ya. Multi-stage sampling ke apa ke. Tidak. So, kajian Tok Abah tidak saintifik tetapi boleh memberi gambaran kasar situasi di dalam keadaan masyarakat ya, kelompok-kelompok masyarakat yang Tok Abah jumpa ya tiap-tiap hari lah ya. Tok Abah tanya. Itu cara Tok Abah punya survey ya. So bila Tok Abah kata ikut kajian Tok Abah, itulah caranya pun. Orang bertanya, masa bila dia buat kajian? Atas dasar apa dia buat kajian? Tok Abah dulu masa kat universiti pun mengajar research method dan statistics. Itu memang bidang Tok Abah. Tetapi Tok Abah tak buatlah research method yang saintifik ya. Dengan samplingnya, dengan apanya dan sebagainya. Tidaklah. Ya. Kita buat secara rawak ya. Secara yang kata tu purposive sampling ya, dengan kaedah yang apa yang ada depan kita ni ya, captured audience. Okey, itulah di antara persoalan yang Tok Abah selalu terima ialah macam mana nak bantu anak belajar supaya mereka dapat concentrate, semua mereka dapat faham ya, dapat konsisten ya, dapat kata tu membuat kerja rumah dengan sempurna. Tapi persoalan yang Tok Abah selalu tanya lah, apa style pembelajaran anak anda? Anak tuan Pak Haji ni, anak kakak ni, anak puan ni, style belajarnya macam mana? Dia ni audio ke, visual ke, kinestetik ke, dia social learner ke, ataupun dia solitary learner? Dia kalau campur orang tak boleh belajar. Ada orang yang kalau seorang-seorang tak boleh belajar, kena geng. Ada discussion group, ataupun ada kawan, adik-beradik. Baru dia ada mood untuk belajar. Ini social student. Social style of learning. Ni kalau kita rujuk, kita Google ada 7, 8, 9, 10 jenis style pembelajaran. Yang biasa kita dengar ialah audio. Ya, audio mean dia dengar, dia mudah faham. Visual, dia baca, dia tengok, dia baca, dia tengok, dia faham. Ada yang kinestetik, dia kena bergerak, bertindak, buat aplikasi, buat kerja rumah, buat practical, hands on, baru dia faham. Ini anak Tok Abah nombor 3 ya. Dia banyak kinestetik. Kalau dia buat, dia berjalan, dia berdiri, dia bercerita, baru dia betul-betul faham apa yang dia baca. Ya, so bila kita tahu style anak sulung Tok Abah, dia visual. Dia baca, dia faham. Ya, anak nombor 2 ni, dia pun visual pun dia juga kinestetik pun dia ya. Dia audio pun dia. Sebab dia ni ini ada kaitan dengan peribadi mereka ataupun penyama kata tu, tindak tanduk, amalan Tok Mak ya, ibunya masa mengandung. Bila anak sulung, Tok Mak tengah membuat literature review untuk buat dia punya PhD dissertation, thesis dia. Tok Mak tengah membaca masa mengandung anak sulung, banyak membaca ya, membuat literature review. Jadi anak sulung Allah jadikan. Nampak? Ini bukan secara kebetulan, Allah jadikan begitu. Ni maternal impression, the influence of maternal punya pengalaman, punya amalan, punya feeling, emosi akan turun ke anak. Jadi amalan, keterbiasaan dan fokus ibu waktu mengandung dengan izin Allah mempengaruhi peribadi anak yang dikandung. Sebenarnya anak sulung manja. Sebab mak masa mengandung anak sulung mungkin ekstra manja. Al-maklum tak ada pengalaman, tak ada knowledge ya, tentang proses mengandung dan sebagainya. Ya. So, begitulah. So, bila sampai anak nombor 2, mengandung anak nombor 2, Tok Mak tengah buat data analysis. Jadi, itulah dia. Tok Mak nampak anak nombor 2 ni banyak very analytical. Dia pandang, ini kat kelas dia tak banyak mencatat ya. Ada pelajar, every perkataan yang cikgu cakap dia catat. Tapi anak nombor 2 Tok Muhammad Syakir, dia perhati, tengok, dia faham, dia catat. Dia faham, dia tak. Dia tu sebab dia menganalisis.
Sebab ibunya waktu mengandungkan dia banyak menganalisis data, menganalisis maklumat, menganalisis apa ni fakta-fakta. Nampak tak? Allah punya hebat. Itu berkaitan dengan style pembelajaran. Isunya malam ni ialah bagaimana nak membantu anak belajar. Sebenarnya bila mak bapak jumpa Tok Abah ya, kebanyakannya ibu lah. Cakap tentang anak saya gini. Tok Abah akan tanya, maaf ya, nama anak nombor berapa, sekarang ni tarikh lahirnya. Tok Abah tanya, kalau masih ingat, this is my question. Kalau masih ingat, apa emosi you semasa emosi biasalah, ya, yang constant emotion masa you mengandungkan dia dulu. Oh, masa tu suami saya outstation, saya memang sedih, saya memang gini, saya memang mudah sentap, saya sensitif. Allah seorang, ya, tengah mengandung, suami saya outstation, kerja luar, kerja ni, kami PJJ. Nampak? Rupanya anak ni pun kememe, anak ni sensitif, anak ni rupanya ada kesannya. Jadi ini akan mempengaruhi style pembelajaran peribadi dan of course prestasi kehidupan, bukan akademik saja. Akademik, co-curriculum, hubungan sosial, ya, dan sebagainya. Nampak tak? Itu sebabnya benda ni all interrelated. Itu yang Tok Abah seronok sangat nak share. Ini pengalaman Tok Abah mengkaunsel puluhan ribu ibu bapa, puluhan ribu anak-anak sejak tahun 70-an sampai sekarang. Ya, ini ujung-ujung ni 3-4 soalan tiap-tiap hari. 3-4 soalan, ya. Pagi tadi dah Tok Abah jumpa anak Tok Abah pas, ya, 2-3 soalan tentang banyak rumah tangga lah dan anak-anak. Yang ni isteri benci suami, suami benci isteri lagi dari rumah, ya. Lepas tu mak mertua kacau, ya. Ini adik-beradik suruh atuk ni ceraikan nenek. Ini yang Tok Abah terima 2-3 hari yang lepas ni. Kan Allahumma salli ala Muhammad, ya. Sebabnya at my age 71, bukanlah apa ya, Tok Abah sudah tak nak terperanjat dengan apa pun permasalahan yang diajukan kepada Tok Abah. Bukan dah pernah dengar ataupun dah biasa, tak. Tapi I'm quite used to all kinds of situation yang kadang-kadang beyond normal thinking lah. So itu sebabnya Tok Abah dah cakap kat Tok Abah tak akan terperanjat lah. Apa pun masalah kita akan terima dengan fikiran yang terbuka, yang tidak judgmental, dan kita tasamuh, berlapang dada. Sebab kita pun tidak sempurna. Jadi orang pun tidak sempurna. Hence they have our problem. They have their problem. We have our own problem. But by helping other people, Allah will help us to solve our problem, insyaAllah. Nampak, ya? Okay, itu dia. So, Tok Abah juga, yes, ramai orang bertanya, ya. Hasan San dah masuk, terima kasih. Hajah Zainun dari Singapura pun masuk juga malam-malam, ya. Dia selalu pagi tak pernah miss, ya. Lepas tu Ida Mazwinta ni jarang jumpa. Tenggudin, dia pun jarang jumpa. Zaim ada miskam, pagi dan malam ada, ya. Mun Maizman memang, ya. Dayang Kerish pun ada pagi dan malam, ya. Nur Aziza, ya, ada. Rimi Zafari jarang jumpa waktu pagi, ya. Ni malam ada. Lepas tu Merais Ili ada juga kadang-kadang. Bunga Merah ada juga. Azwa, ya, Tok Abah familiar dengan nama-nama tu kan, ya. Ni Alifah Nasiran, kadang-kadang ada. Jeff M. Suman ada. Hasna Jam, ya. Waalaikumsalam. Hamita Asrita ni orang Singapura ni rupanya, ya. Hamita Asrita ni pun juga peminat Tegar, ya. Kawan-kawan Tegar kita yang selalu ada ikut pagi dan hari ni malam. Sri Tuti Indriani pun ada. Kefrizul ada, orang JB dah share. Saiful Saidi ada, ya. Alright. Cik Arman, Said Imran, ini pagi petang ada. Muhammad Al-Syafi'i, Ain Azrin, ya. Dan yang lain. Baik. So, terima kasih. Boleh share dengan sahabat-sahabat lain. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Ya? Alright. So, isu kita untuk mereka yang baru join ialah bagaimana didik membantu anak belajar. Ya? So, perangai kita dibawakan oleh webinar yang Tok Abah akan buat pada next Saturday. Meaning seminggu lagi. Seminggu lagi, ya. Hari ni hari Jumaat. So, next Saturday, 10 pagi sampai 1 tengah hari, Tok Abah akan buat. Ni hari terakhir cuti sekolah lah. Hari Sabtu Ahad, ya, last day to some people, second last day. Jadi bila dapat ilmu tu masa nak buka sekolah, so buka je sekolah, mereka dapat aplikasikan ilmu tentang tip dan petua untuk belajar yang cemerlang. Tu seminar Tok Abah pada 10 hari bulan September. Ya, so Tok Abah sangat excited. So dah banyak, ya, 150 ke 200 tip yang Tok Abah dah kumpulkan
untuk bantu anak-anak baik sekolah rendah darjah 4 ke atas lah, ya. Yang darjah 1 2 3 mak bapak kena attend, abang kakak kena attend, cikgu-cikgu untuk dapat bimbing mereka. Jangan harap anak umur 7 8 tahun faham apa yang kita bincangkan. Mereka faham tapi mereka terdapat penghayatan dan dapat susah nak mengaplikasikan apa yang kita kongsi. Jadi kita perlukan orang yang lebih dewasa untuk berikan pemantauan dan bimbingan yang istiqamah secara lestari, insyaAllah. Okay? Alright. Okay, so ni untuk sekolah rendah darjah 56, 456, insyaAllah. Untuk sekolah menengah relevan, untuk universiti relevan sebab tak gunakan teknik untuk buat PhD. Sesuai dengan peta mindanya, dengan output learningnya, dengan ini sesuai untuk apa situasi pun. Itu sebab Tok Abang nak share. Dan ramai sangat Tok Abang dah jumpa, ya, orang yang di kalangan apa nama yang attend kita punya AB Lab, yang dengar kursus, ya. Tok Abang pun tadi pun syarat dengan sahabatnya, umur dia 38 tahun, ya. Dia pun kata memang saya pun ikut dulu sejak saya kecil, ya. Mak ayah saya mesti paksa saya untuk dengar sebelum pergi sekolah. Sejak dia sekolah rendah, sekolah menengah, yang mereka membesar dengan motivasi Tok Abang melalui TV, radio, majalah dan sebagainya. Kebanyakannya melalui TV lah, ya. So Tok Abang, of course lah kita update kita punya knowledge. Ya, Tok Abang terus buat kajian, mengkaji apakah amalan-amalan, apakah antara amalan pelajar yang benar-benar cemerlang dari segi akademik, kurikulum dan kehidupan yang seimbang. Tok Abang kaji dan Tok Abang garapkan dalam modul kita ni. Tok Abang dah siapkan modul dah, ya. Dan semua akan dapat nota, ya, akan dapat 3 jam tips, ya. Lepas tu ada soal jawab sampai 3-4 jam kot, ya. Pukul 10 biasanya sampai pukul 2. Tapi secara formal 10 sampai pukul 1, insya-Allah. Pada hari Sabtu 10 September. Jom. Mak bapak hantar atau nenek hantar. Ya, kalau boleh, you tak ada anak, tak ada cucu, sponsor anak jiran, anak sahabat-sahabat di flat kita, taman perumahan kita yang B40, ya. Dan ada sahabat yang telah sponsor rumah anak yatim. Masya-Allah, Tok Abang sangat terkesima, ya, seronok, bahagia, bangga sangat, ya. Syukur sangat ada orang yang sponsor rumah anak yatim. Mudah-mudahan membawa kesan yang luar biasa, dapat pahala, dapat impak, ya. Mudah-mudahan, ya, hidup berkat lah, rezeki kita berkat, ya. So itu dia. So come, ya. So ramailah mak bapak tanya tadi dia, macam mana anak saya begini-begini, susah nak belajar, dia tak boleh lama, dia kadang kita lain kita suruh, lain kejap je buka, lepas tu dah mula main game dan sebagainya. Ini biasa. So ada anak yang mak bapak kena duduk temankan dengan mereka. Anak saya tingkatan 4, tingkatan 5. Tok Abang pernah survey di kalangan sekolah menengah, termasuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Apakah satu perkara yang kalau you dapat mak bapak bantu, you seronok sangat semasa mulang kaji? Apa kata budak tingkatan 5 ni? Tingkatan 5. Saya sebenarnya sangat bahagia dan rasa selesa bila mak atau ayah saya temankan saya belajar. Walaupun mereka duduk je dekat situ, ya. Mereka tengok TV perlahan-lahan ke, ataupun baca kitab, baca Quran ke, baca surat khabar, whatever, ya, surf internet. We are very comfortable with them around. Aura ibu bapa di tempat belajar tu. Walaupun mak bapak tak menyelia, tak tengok, tak membantu secara langsung, ialah budak tingkatan 5. Bukan ramai mak bapak yang mampu. Tok Abang pun tak mampu nak membimbing budak tingkatan 5 belajar dengan dia punya konten, dia punya syllabus, dia punya pengisian yang amat berbeza dengan apa yang kita belajar dahulu. Tok Abang mengajar statistik kat universiti, tapi tengok matematik sekarang, masya-Allah, pening kepala dengan set to set. Tok Abang tak belajar. Tak belajar. Ya. So luar biasa yang punya pengisian sekarang. So based on that lah, ya, Tok Abang terpanggil malam ni nak buat AB Live untuk kongsi seminar kita tu, webinar kita pada 10 bulan September, hari Sabtu. Memang kita rancang gitu, kita telah istikharah, kita dapat tarikh itu 2 hari atau sehari atau 2 hari sebelum buka sekolah. Cuti sekolah kan mulai esok, ya. Hari ni last day. Ada yang nak bawa anak-anak tadi ke Pesta Flora di Putrajaya. Tok Abang lalu saja. Nak singgah tak larat, ya. Nak jalan dengan panasnya, dengan apa ni, ya. Tapi ramai orang. Hari ni hari Jumaat, ya, semalam Tok Abang pergi jalan semalam. Ramai orang. Semalam hari kerja, ramai. Ya, orang beratur nak masuk ke
Pesta Flora di Putrajaya. Tuan Abah tadi dengan berita disambung. Patutnya akhir pada lusa, hari Ahad. Tapi disambung sampai hari Selasa sebab mengambil kira anak-anak yang cuti sekolah. Jadi mak ayah boleh ambil cuti dan membawa anak-anak ke Pesta Flora di Putrajaya disambung sampai hari Selasa depan. Wow, menteri berkenaan ya, menteri wilayah pun minta ya untuk disambung supaya memberi peluang kepada ibu bapa dan membawa anak-anak yang bercuti sekolah. Wow, ini pun satu kepekaan yang sangat baik ya dan peluang. Sebab bila anak-anak terdedah ni sebenarnya bercakap tentang flora ni, mak ayah pun boleh ya, boleh membantu anak-anak belajar dengan menukar warna sebab flora ni dan menukar warna yang sesuai ya, sesuai yang anak suka. Kalau anak suka warna pink, pink kan. Tapi kalau tempat belajar yang untuk buat kajian dan kajian, warna kuning bagus untuk ceria, warna hijau bagus untuk damai, aman, cool. Warna hijau ya. So anak bongsu Tok Abah dia susah nak belajar, boring ya. Cepat-cepat dia boring. So Tok Abah dapat ilham, Tok Abah cat bilik dia warna apple green. Masya-Allah, daripada 10 minit dulu belajar 10 minit, lepas tu dah give up, dah jemu. Sekarang bila tukar tu setengah jam 40 minit baru dia keluar daripada bilik. Dah boring bah. Dulu 10 minit dah tak tahan. Tapi bila tukar warna ke apple green, Allah punya kuasa. Tapi ilmu yang kita gunakan ya, warna hijau amat soothing untuk belajar. So warna hijau muda cantik, warna kuning ceria, warna biru muda kasih sayang. Tanya anak, warna pink sesuai. Anak saya laki-laki. Well, what's the problem? Pink maksudnya motivation, selesa, bersemangat, yang sehat. Ya, ada aura dia. So warna pun bagus. Dan of course tak ada sebut banyak kali kan. Ada orang dah dengar ni. Tolong bubuh pokok hijau lah. Baik keladi air tu yang ada kat botol kat nanti ya, keladi kecil tu bagus tu letak kat penjuru meja anak belajar. Di samping warna hijau menenangkan mata dan pemikiran. Dan pokok juga mengeluarkan oksigen. Jadi suasana tu ada oksigen. Oksigen sangat diperlukan oleh anak-anak untuk dapat belajar dengan lebih berkesan. Ya, dahsyat kan? Dahsyat. Lagipun kalau ada bunga hijau, tumbuhannya bunga aloe vera ya, lidah buaya ataupun kaktus, dia akan dapat menyerap radiasi daripada handphone, daripada komputer, daripada gadget, daripada televisyen, daripada microwave, daripada peralatan rumah kita. Ada banyak radiasi yang boleh menggugat kesihatan anak-anak kita dan mak bapak juga, termasuk ikut separuh kajian menyebabkan kanker, kanser. Juga antara lain puncanya ialah radiasi. Jadi ini dapat dibersihkan oleh pokok-pokok kaktus yang kita bawa dalam rumah. Cantik kan? So ini semua dapat membantu anak belajar. Ya. Dan Tok Abah selalu pesan ya pada semua orang, kalau boleh. Ini sekarang Tok Abah pun dah adjust. Tok Abah punya meja ni ya. So kalau Tok Abah posing ke kanan lebih kurang 5 darjah, Tok Abah sudah menghadap ke kiblat. Jadi kalau anak-anak belajar, Tok Abah pesan pada sekolah-sekolah asrama penuh pun, termasuk masa Tok Abah berikan motivasi di MCKK, tempat Tok Abah belajar di Malay College dulu kan, College Malay Kuala Kangsar. Tok Abah beritahu pelajar, beritahu guru, counselling, beritahu kepada pengetua pada masa itu. Ini 5 tahun yang lepas kot Tok Abah singgah ya, beri motivasi kalau boleh pastikan masa anak-anak buat preparation prep ya, kelas prep waktu malam tu, adjust meja menghadap kiblat. Mudah-mudahan mereka ikut. Dan kalau boleh pastikan makan malam sebelum maghrib. Makan malam pada masa itu di Malay College, masa Tok Abah punya time, jangan cakap lah bila, tahun 68 Tok Abah form 5, 68 batch 68 form 5. Tok Abah keluar tahun 70 upper 6 sebenarnya, daripada MCKK. Masa tu kami makan malam pukul 6, 6.30 sebelum maghrib. Memang itu ikut sunnah dan ikut sains. Tapi masa Tok Abah pergi a few years back, masa tu pelajar makan selepas maghrib. So Tok Abah pun terkejut. Tak pernah berlaku masa kami. Dan kalau benda tu okey, tidak haram, tetapi it's not right. Dinner should be taken before sunset. Why? Sebab enzim sistem dalam badan kita berfungsi pada tahap 100% waktu matahari masih wujud di langit, di awan lah, in the sky.
When the sun is around, so our digestive system is functioning at 100%. Bila dah malam, kita digestive system, kata Profesor Hisham yang mengajar Tok Abah, dia ni memang pakar bidang tu, dia kata enzim sistem dalam badan cuma berfungsi pada tahap 50%. So kalau kita makan pukul 6, 7.30, habis penghazaman, tamat. Kebanyakan makanan dalam perut kita sudah hazam. Jadi otak sudah bersedia untuk belajar. Tapi kalau makan pukul 7.30, pukul 10.30 malam, 10.30 malam, pukul 11 baru penghazaman habis. Agak anak boleh belajar tak bila dah makan 7.30 pukul 8 malam makan, pukul 11, pukul 12 baru penghazaman sempurna. Jadi waktu penghazaman berlaku, oksigen semua pergi ke perut untuk membantu penghazaman. Jadi oksigen kurang kat kepala. Itu kata sains. Apa kata Omar? Tok Abah tu tak berseronok. Belajar sains. Tok Abah orang sains kan? Belajar pula sikit-sikit tentang agama, spiritual. So apa kata Omar? When your stomach is empty, your mind is full. Bila perut kita kosong, maka otak kita bersedia untuk mencerap ilmu. Tapi bila perut kita penuh, lepas makan, maka kepala kita kosong. Itu kata Omar. Based on ilham dari Allah. Based on dia punya, yalah, itu sahabat yang terpilih, yang dijamin syurga kan. Jadi bila kata-kata Omar, Nabi bersabda, ikut sunahku dan sunah 4 sahabatku untuk selamat dunia dan akhirat. Kurang lebih begitu. Tabayunnya, jangan terima bola-bola cakap Tok Abah. Tok Abah bukan orang bidang agama. Jadi kena tabayun, kena siasat, kena cek. Ya ke? Nabi kata kena ikut sunah Nabi dan sunah ataupun amalan 4 orang sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ada. Ya, Tok Abah diajar oleh Asatizah. Masa Tok Abah muda-muda, Tok Abah ingat lagi. So kata-kata memanglah tidak bertaraf hadis, ya, cakap, tapi kata-kata mereka ni based on didikan Nabi. Jadi memang ya, itu sebenarnya kita banyak ikut saran daripada 4 sahabat yang istimewa ni. Ya, yang kita sembahyang tarawih 20 rakaat, ikut siapa? Ikut Umar lah. Ikut cadangan Umar. Of course Nabi pernah buat. Ya, Nabi buat di masjid 8 rakaat. Itu yang jadi isu kan. Contohlah kan. So inilah benda-benda. So bila Tok Abah dengar kata-kata Umar tu, Tok Abah kata, Tok Abah belajar sains. Wow. Cantiknya. That is why Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah. Masa mereka membesar dahulu, anak-anak Tok Abah 3 orang ya. Semua makan malam sebelum maghrib. Kecuali sesekali. Sesekali kita keluar ke, ada jamuan ke, ada kenduri. Itu cerita lain. Atau apa pun pergi dinner ataupun jemputan wedding dan sebagainya. Makan pukul apa? 9 malam makan 9.30. Berkeroncong ada berrock dalam perut ni. Berkeroncong dan rock dan lagu Nusantara pun main. Perut tak faham tu dalam kau. Ya, sebab kita makan malam pukul 6, 6.30. Tiba-tiba makan 9.30 malam. Kau menggeliat, dia jangan nampak ada kacang, pakai kacang, nampak kerupuk, makan kerupuk, ya, sebab lapau, ya, itu tak apalah, sesekali, ya, itu satu perkara yang, kalau, guys, kalau kita amalkan satu sunnah, makan malam sebelum maghrib, throughout our life, apa jadi pada anak-anak? Masya Allah, dengan tak sedar, ya, mereka punya otak lebih bersedia untuk belajar waktu malam. Adakah waktu malam terbaik untuk belajar? Bukan. Waktu malam bukan waktu terbaik. Tapi itulah waktu yang convenient yang ada. Ikut kajian demi kajian Tok Abah baca. Dan anda pun mungkin dah baca. Waktu yang terbaik belajar ialah waktu pagi. Pukul 4, 5 pagi. Tapi kalau 4, 5 pagi bangun untuk belajar, cukup ke tidur? Mengantuk ke kelas? Hancur juga. So, kita belajar waktu siang. Dan kita mengulang kaji waktu petang. Buat homework waktu petang. Mengulang kaji ataupun buat homework waktu malam. Adakah malam waktu terbaik? Not necessarily so. To some people it is. Tapi kalau kita makan sebelum maghrib, pukul 6.30 contoh, wow. Maka mereka pukul 8 ke atas dah bersedia untuk belajar dengan bertenaga. Apatah lagi duduk kat kerusi. Ini yang Tok Abah akan bincang. Itu begini baru 1-2 tips. Tapi tip yang menyeluruh, yang ada 150 tip untuk belajar dengan berkesan, akan Tok Abah dedakan dalam webinar pada 10 harian September. Tepatnya datanglah, ya, jom hantar, ya, anak saudara, anak jiran, anak B40, anak yatim yang anda sponsor. Dah ada dah orang yang sponsor rumah anak yatim. Tok Abah sangat berterima kasih. Tahniah, ya, dan Tok Abah menggalakkan ramai lagi orang, ya, sponsor awak punya anak jiran.
Cikgu PIBG buat sponsor. Ya, PIBG sponsor untuk anak-anak pelajar di sekolah anda. Untuk satu sekolah, walaupun melibatkan 500 hingga 1000 pelajar pun, Tok Abah cuma charge, ya, kita punya program kita charge RM200 untuk satu sekolah yang mungkin melibatkan 500 orang pelajar dalam dewan. Mahal? Janganlah cakap mahal. Ya, tak 50 sen seorang, lebih kurang. Ya, so pakat-pakat PIBG kumpul, ya, 10 orang, ya, seorang RM20, dah cukup untuk itu. Tu kalau nak kumpul, seorang yang apa nama pun mampu, ada seorang mak bapak di situ ataupun yang mampu, boleh sponsor RM200 untuk satu sekolah. Ni contoh ya. Dan Tok Abah nak galakkan. Itu waktu cuti sekolah macam mana? Hey, everything is online guys. Minta bantuan minta bantuan hal ehwal murid, minta bantuan pengetua, minta bantuan guru-guru. Ada caranya. Mereka semua ada WhatsApp group dengan mak bapak. Nak bukan 1000 daya, 1000 banyak sangat. Nak 10 usaha pun cukup. Tak nak? Tak nak sudahlah. Tak nak sudahlah, tak payah bincang lah kan. Dah tak nak. Ya, tak payah cakap lah kan. Dah tak nak. Tapi kalau nak, tak payah 1000 daya. Nak 10 usaha cukup. Cari 10 orang geng, buat 2-3 perkara, buat 10 perkara, beres. Nak 10 daya, tak nak, tak payahlah. Tak apalah, tak payah bincang. Ya, sebab dah tak nak. So kita nak fokus pada orang yang nak, sebab kita ni tak boleh paksa orang, semua orang ada hal masing-masing. So kita bantu yang mereka yang nak, kita bantu, insyaAllah. Ya, begitulah hidup. Jadi kita tak pening kepala, kurang stres, bukan tak stres, kurang stres, lebih aman. Ya, Tok Abah dah tak nak dah hujung-hujung usia ni memikirkan yang pelik-pelik, pening kepala, tak payahlah. Ya, memang nak ketakut rambut beruban, dah beruban semua pun. Aku tak nak benda rambut aku beruban nanti pening kepala. Dah beruban pun. Ya, tak ada masalah. Rambut Tok Abah semua hitam. Habis yang putih tu, ini bukan rambut, ini uban. Lawyer buruk tu. Ya, memanglah yang putih ni bukannya rambut. Ini namanya uban. Rambut Tok Abah masih hitam. Yang Tok Abah semua hitam. Yang ada selai dua lain lah. Okey. So ingat ya. So the date is, please tell people, please tell your kawan, please tell PIBG, please tell koperasi, bos koperasi ya. Tok Abah dulu kawan dengan Kopetro, dengan koperasi Angkatan Tentera, koperasi guru-guru, koperasi macam-macam koperasi lah Tok Abah geng ya. So come bagi sponsor anak-anak ahli anda. Allah ya, ciput sangat ya, tapi kesannya masya-Allah. Ya, pahalanya jangan cakaplah. Allah saja yang tahu berapa banyak pahala kalau kita bantu anak-anak ini untuk dapat ilmu dan tips bagaimana nak seronok belajar. You cannot go wrong guys. You cannot go wrong when we sponsor pelajar untuk attend webinar untuk tip dan petua untuk seronok dan berkesan belajar. InsyaAllah membawa manfaat yang Allahumma selamat. Ya, manfaat di dunia, manfaat di alam barzah, di kubur, manfaat di alam akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mendidik anak bangsa ya, mendidik anak bangsa jadi bangsa yang terbaik ya di Nusantara, di dunia insyaAllah. So Tok Abah nak rujuk ya, dah Tok Abah ada banyak nota ya, nak antara tip yang bagaimana nak membantu anak belajar yang Tok Abah sediakan ya. Tok Abah selalu sebut, kalau nak bantu anak belajar, mak bapak kena berubah secara komprehensif. Mak bapak kena positif. Mak bapak kena positif. Yang paling penting ialah doa kena betul. Haramkan kata-kata negatif. Haramkan jahat, degil, malas, stupid, bodoh, pengotor. Haramkan sebarang kata-kata, pemikiran ataupun frasa-frasa negatif yang akan bertindak sebagai doa. Itu penting sangat. Kamu kan budak pandai, budak rajin, budak bertanggungjawab. Ni good job, very good, very smart. Masa mereka kecil umur 2-3 tahun kita buat. Masa anak dan 7, 8, 9, 10 tahun bodoh dekil, kau ni kenapa mangkuk? Maaf ya, maaf. So ini semua macam mana nak bantu anak belajar bila ini masih berleluasa dalam persekitaran. Tapi mudah-mudahan semakin berkurangan ya. Tok Abah pun buat survey, nampak gaya di kebanyakan masyarakat dah berkurangan sangat. Syukur ya. Mudah-mudahan Tok Abah sebagai sebahagian sedikit membantu dalam mengorientasikan pemikiran supaya mengharamkan kata-kata negatif. Kan Tok Abah pernah sebut, dah lama Tok Abah tak sebut ya. Ini gambar botol air. Yang ikut kajian oleh Masaru Emoto,
bila kita marah-marah, kita marah depan air ni, ya, molekul air ni cantik tau. Molekul air mineral ni cantik. Apatah lagi molekul air zam-zam. Molekul air mineral ni cantik. Tetapi kalau kita marah, bodoh banget, maaf ya, Tok Abah tak pernah cakap kat rumah. Bodoh, stupid, idiot, tak guna. Kita cakap depan air, kita ambil gambar molekul air itu jadi rosak. Itu kajian daripada Profesor Masaru Emoto. Google. Masaru, Masaru Emoto. Bila you sebut, type aja Masaru Emoto, akan dapat gambar-gambar molekul air. Bila kita cakap perkara yang baik, ya, maka molekul jadi cantik. Bila kita cakap marah, degil atau dengarkan lagu rock, molekul air itu jadi pecah. Apa kena-mena cakap kotor dengan molekul air? Itu molekul air dalam botol. Dalam diri anak-anak anda, cucu anda. Bila baby lahir, ikut kajian yang Tok Abah baca, anda pun baca, baby lahir, dia punya peratus air dalam badan baby ialah sekitar 80%. 80-20. Dunia Allah ni, bumi Allah ni, 80% air, lautan, air masin, air tawar, air laut, air tasik, air lautan. 80% air, 20% langit pula. Daratan, bukit bukau. 80-20. Dan udara ini ialah lebih kurang 20% oksigen. Lebih kurang lah. 20% yang lain semua gas-gas yang lain. So 80-20, 80-20. Jadi untuk anak anda yang sekolah rendah, sekolah menengah, mungkin air dalam badan mereka adalah sekitar 60%. Dalam Tok Abah ni dah kering kereput dah. Dah kering kereput ya, budak kanak-kanak purba ya. So mungkin Tok Abah ada 50% water in my body. Kering. Ya, itu sebabnya kita orang tua ni kadang-kadang terlupa nak minum air. Sebab tak rasa haus. Sebab water dalam badan kita ni dah berkurangan sebenarnya. Jadi kalau kita marah anak, kau ni maaf ya, bodoh, degil, stupid. Dalam badan anak kita ada 60% air itu apa jadi? Rosak dia punya molekul. Tuan apa teringat kata-kata orang tua? Tuan apa ingat kata Allah yarham ibu dan Allah yarham ayah. Jangan gaduh depan makanan, jangan bergaduh dengan bertengkar, jangan cakap tak elok depan makanan nak. Jangan Tok Abah dengar tu, bukan mak ayah aja cakap. Atuk nenek dalam drama dalam apa, jangan bertengkar depan. Tak elok cakap bergaduh depan makanan. Apa sebab? Rupanya kita bergaduh depan makanan, molekul air kat makanan tu, baik dalam nasi, dalam kuah, dalam tom yam, dalam sup, molekul air itu semua rosak. Dan bila kita makan molekul air yang rosak itu, badan tak sihat, otak tak pandai, peribadi kita tak cantik. Wow. Itu terbukti oleh sains dan dibuktikan oleh kajian manusia. Oleh ulama sufi pun buat kajian. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. So, mak, ayah. Jadi kalau awak cakap, kau ni kena berdengki dengan bodoh sangat, malas sangat. Allah rosak molekul anak. Ya, molekul cucu, molekul baby, molekul, ya Allah, kesiannya. So, please ya. Jangan dengar cakap Tok Abah. Sekadar dengar saja. Google. Masaru Emoto. Dia akan dapat kajian yang lebih lengkap. Yang bukti-bukti, gambar-gambar molekul air. Dan kesan-kesan, kata-kata nista, kata positif, kata sayang, kata doa. Luar biasa. Ini baru 1-2 tip. Ya. So, Tok Abah akan share 150 tip dalam webinar. Jom petua dan teknik belajar yang berkesan untuk anak-anak. Yang datang mana anak? Yes, betul. Tapi mak bapak cantik. Sebab kita untuk satu link, one pack, ya, kita charge RM30 untuk satu rumah. Siapa yang boleh attend? Anak-anak yang 5 orang, mak bapak, abang kakak, atuk nenek. Attend duduk depan skrin. Depan transfer daripada handphone atau komputer pergi terus ke skrin TV. Satu rumah nampak dengan besar, ya, nampak muka Tok Abah yang comel kan, besar, dapat memberikan penjelasan. Satu rumah dapat manfaat. Gitu. Jadi satu rumah berubah, mak ayah berubah. Kalau ada atuk nenek berubah. Kalau ada abang kakak pun berubah, dapat membantu adik-adik dengan cara yang lebih positif dan berkesan, insya-Allah. Because everyone in the household is a system, and we can help each other and improve the ambience, suasana, bi'ah dan aura
dalam rumah tangga itu. Ya, so tu mak ayah haramkan fikiran dan perkataan negatif. Habis kau dah tersatul cakap bodoh degil, dah rosak molekul anak-anak saya macam mana? Ha, 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 ha. Ada semua penyakit ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Ya, dan boleh Google ya. Bila anda menyanyi, bila anda mengaji, menyanyi kerana gembira. Menyanyi, kalau kita menyanyi lagu baik-baik, lagu suara getaran suara menyanyi atau mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Getaran suara bila mengaji atau menyanyi akan menendang nyah. Dia akan menendang keluar fikiran-fikiran negatif ataupun kata-kata nista negatif yang terpahat dalam sel-sel memori akan ditendang keluar oleh getaran suara menyanyi lagu positif atau mengaji. Mengaji apa tak lagi lah. So tak abah nak, tu sebabnya tak abah kalau mengaji kat rumah pun tak abah bersuara. Walaupun tak sedap sangat bunyinya, tapi tak apa, bersuara itu, getaran suara itu akan menendang keluar. Ya, ini kajian terbarulah dalam 5-10 tahun yang lepas kajian ni. Ya, I think about 10 years old. Bila suara, getaran suara itu akan menendang keluar. Perkara-perkara negatif yang terpahat dalam sel-sel memori akan ditendang keluar oleh nyanyian yang positif. Janganlah lagu yang membina semangat, ya. Siapalah aku tanpa dirimu. Lagu tu boleh bunuh semangat lah untuk orang yang membunuh semangat lah, ya. Oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Lagu itu telah diharamkan, kata itu, ya. Kata-kata itu telah diharamkan di kebanyakan stesen. Dia tukar kepada seni kata lain. Cabutlah nyawaku. Sebenarnya bila kita berdoa untuk dipendekkan nyawa pun hukumnya berdosa lah. Ya, kita tidak dibenarkan berdoa untuk minta dipendekkan nyawa. Allah tahulah. Ya, kita minta dipanjangkan umur, bukannya dipendekkan umur. Ya, gitu. Alright? So, itu satulah yang Tok Abah nampak, ya. Dan ikut kajian Tok Abah sejak 30 tahun yang lepas, ya. 35 tahun yang lepas. Tok Abah buat kajian tau. Apa kajiannya? Ada tak family buat matlamat keluarga? Family mission statement. Tok Abah buat dengan anak-anak Tok Abah, ya. Sejak mereka kecil, semua anak-anak Abah dengan mak ni akan masuk universiti. Family mission statement. Semua anak-anak Abah ni kena solat 5 waktu. Semua anak-anaknya kalau boleh baca Quran. Ya. Jangan saja mengaku awak orang Islam tapi pamerkan kita orang Islam. Ya. Ini semua Tok Abah pesan dan pesan sebagai family mission statement. Kita kalau buat apa pun pastikan buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Tok Abah pesan pada anak-anak. Family mission statement. Dan kita kena bantu orang. Bantu orang sebab bila kita bantu orang dengan ikhlas, Allah akan berikan bala bantuan yang tidak disangka-sangka. Bantu orang. Tok Abah pesan pada anak Tok Abah sebagai mission statement. Bantu orang. Bantuan. Jadi aset kepada manusia orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Ini Tok Abah ulang dah ribu-ribu kali. Untuk apa ni? Untuk Tok Abah hayati dan amalkan dan sebarkan pada anak-anak, cucu Tok Abah dan orang lain yang sudi dengar. Kita start kena kat rumah. Dan Tok Abah pesan pada anak Tok Abah, kalau kita tak mampu nak tolong orang, anak-anak, jangan susahkan orang. That I repeat. Referring tu kalau you dah dewasa, dah sibuk, tak boleh tolong mak ayah, ya, for some reason, jangan susahkan kami. Janganlah bebankan kami dengan masalah awak, dengan awak punya gini, dengan hutang ke, dengan awak punya kerisauan, dengan dosa ke, dengan fahamlah kan? Ya. So Tok Abah pesan, tapi alhamdulillah anak-anak Tok Abah semuanya membantu. Ni ya, daripada bilik atas ke turun bilik bawah ni pun anak-anak lah tolong renovate ke minor renovation. Dia betulkan, dia tukar fan, dia tukar itu. Bilik air Tok Abah macam hotel 5-star hotel. Bilik air lah, bilik air. Yang lain sama aja macam 2-star hotel. Yang lain 2-star hotel, tapi bilik air 5-star hotel punya. Ya, Tok Abah gurau dengan cucu. Khalif boleh tidur kat bilik air Tok Abah. Cantik. Dia pun masuk. Cantik. Ya. Itu anak-anak buat. Anak-anak yang bantu, anak-anak yang design, anak-anak semua kami more or less lepas tangan lah. So syukur, alhamdulillah. Sebab itu Tok Abah cuma belum kemas saja. Belakang ni buku-buku belum dikemas lagi. Jadi nampak berserak sikit. Tapi dah lokasi baru. Tok Abah buat kat atas.
dengan Tok Abah punya mini library kat atas kan. Tapi sekarang datang ke bawah ni baru bukan ni buku nota-nota yang bertimbun kat belakang ni. Tok Abah nanti akan ubah soal lah. Weekend ni kalau ada masa kita akan tukar kepada buku-buku yang Tok Abah nak baca dan masih baca dan akan baca. Ya. Okey. Allahumma selamat. So, guys, jom kita bentuk family mission statement. Misi keluarga. Bentuk misi keluarga bersama anak-anak. Dan bila kita ada misi, kita akan dapat kekuatan, kita akan dapat arah, kita akan dapat penyatuan, kita akan dapat fokus, kita akan dapat inspirasi dari Tuhan. Sebab ada maksud hidup, ada matlamat hidup. Contoh itulah, anak-anak semua, Tok Abah, mak dan abah akan bantu kamu untuk masuk universiti. Belajar sampai tahap yang paling tinggi yang kamu tak kisah bidang apa, asalkan bidang yang baik, yang kamu minat, yang kami akan bantu. Kami akan bantu, kami akan tolong, kami akan doakan. So belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Tok Abah suka. So anak Tok Abah yang sulung, dia dah jadi peguam lama dah. Akhirnya bila dah kita bisik, akhirnya dia masuk, dia buat dia punya masters ya dalam bidang undang-undang. Tapi yalah, dah ambil 2 semester ni, cuti 1 semester sebab masa COVID lah, apalah, anak-anak macam-macam lah kan. So tapi mereka belajar. Ya, anak Tok Abah yang nombor 2 pun dah buat MBA, pernah buat 2 semester buat PhD. Tapi dia kata terlampau teoretikal Abah. Biarlah saya ambil professional degree dan option untuk lebih dapat membantu diri dan manusia. Sebab kalau buat PhD yang dalam bentuk biasa ni banyak teori lah. Itu pandangan dia, bidang dia. Tapi saya tak mengatakan orang tak boleh ambil PhD. No, ambil lah. Ya, ambil. So Tok Abah pun galakkan ambil buat sampai PhD, tapi bidang yang anda suka. Tujuan kena jelas. Aku nak belajar untuk baik diri aku akan cemerlang di dunia, cemerlang di alam barzah, cemerlang di akhirat. Aku nak cari ilmu sampai PhD dan whatever level untuk membantu manusia, untuk jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, malah dunia, insya-Allah. That's the mission. Tapi kena bentuk matlamat keluarga, ya, agar semua anak dan ahli keluarga terdorong untuk jadi yang terbaik. Kadang-kadang itulah mereka tak ada hala tuju, yang sibuk dengan gadget, dengan itu, dengan ini, dengan ya tak ada hala tuju kan, tak ada matlamat yang jelas. Kesian, ya. Dah lepas form 5 pun tak tahu nak buat apa-apa sebab tak ada matlamat. Tak ada mak bapak pun tak bantu. Mak bapak pun tak ada matlamat. Ya, kecuali just follow the flow. Ya, so matlamat boleh berubah, boleh diubah dari masa ke masa, tak apa, tapi yang penting ada matlamat. Orang yang hidup tak ada matlamat ibarat naik bas. Ya, naik bas, konduktor tanya, nak ke mana encik? Saya tak kisah, saya nak naik bas saja. Yalah, encik nak ke mana? Saya kata saya tak kisah, saya nak naik bas. Macam mana nak tiket mana? Tiket pun, dia macam mana orang nak bagi tiket? Awak tak tahu nak pergi mana? Sekarang naik bas. Maksudnya apa? Orang yang naik bas, saya tak tahu destinasi mana. Takut-takut orang sangka kita gila. Walaupun kita mungkin tak gila. Cuma kita nak sekadar ada pengalaman naik bas. Tak apa pun kadang teringin pengalaman nak naik kereta api. LRT, MRT naik belum ada pengalaman ya untuk MRT semua ni. Tak ada. Itu kadang nak naik. Nak ke mana? Tak kisah. Nak saja nak naik. Boleh. Possible. But we know lah. Dari station ke station. At least we know. Kita pergi ke 2-3 station. Gitu. Ya. Okay. Nampak? So itu yang kita boleh bantu anak-anak kita. Tapi jangan lupa ya, Tok Abah akan bantu anak-anak daripada umur 10 tahun sampai umur 80 tahun bagaimana tip dan petua untuk belajar dengan berkesan melalui webinar pada 10 September. Please come. Ya, please come to our webinar. Masih boleh ya. So dan kalau boleh itulah di samping kita meregisterkan anak atau cucu, boleh sponsor anak jiran, anak B40, anak-anak yatim, anak kita punya koperasi, anak PIBG ya. PIBG boleh buat untuk anak-anak sekolah anda. Walaupun cuti sekolah, tapi boleh buat dengan bantuan guru-guru, HEM dan juga pengetua dan guru besar, kita boleh buat ya. Melalui online melalui kita hubungi dengan WhatsApp dan sebagainya. Webinar pun boleh, musyawarah pun boleh online. Kita buat ya, dapat
Yes, suku ke 20%, 30%, 1/3 pelajar dapat attend pun Alhamdulillah. Ya, walaupun tak semua sebab mereka mungkin dah ada plan untuk berjalan, untuk itu, untuk travel dan sebagainya. Fine. Tapi yang dapat attend boleh kongsi dengan yang tak dapat attend. Kan cantik begitu. Kita akan bagi 150 tip lebih. Ya, bagaimana nak belajar dengan berkesan, dengan doa-doa, dengan situasi, dengan 360 punya change. 360 punya perubahan. InsyaAllah berbaloi. InsyaAllah anak-anak akan terkesan. InsyaAllah anak-anak akan berubahlah jadi lebih positif. InsyaAllah. Bukan Tok Abah ubah mereka. Mereka ubah diri dengan bimbingan Tok Abah. Dan doa-doa dan tip yang sangat praktikal dan magical. Dan satu lagi lah yang bagaimana mak bapak boleh membantu anak-anak belajar di rumah ialah tarik hidayat, gamit hidayat. Artinya rumah tangga aman damai, ya. Rumah tangga pun sembahyang berjemaah, contohnya ada baca Quran, masuk rumah dengan bismillah qulallah assalamualaikum, bismillah qulallah assalamualaikum. Maksud hadis, walaupun hadis ni status ni tak salah Tok Abah lemah, ya, tapi boleh gunakan untuk diri sendiri. Barang siapa yang masuk rumah dengan bismillah dan surah Ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Tak miskin harta, tak miskin iman, tak miskin kasih sayang, tak miskin kemampuan untuk belajar dan sebagainya. Tak miskin kemaafan. Ya? Masuk rumah dengan bismillah. Wallah, assalamualaikum. Masuk kaki kanan. Contoh, ya, gamit hidayah Allah. Ya, so solat berjemaah, berdoa, dapat hidayah, mesyuarat keluarga, solat taubat dan istikharah, baca Quran, meraihkan tetamu, ni semua tarik hidayah. Meraihkan tetamu, jauhi maksiat, bergaul dengan orang-orang alim dan cari ilmu. Ni semua cara-cara nak tarik hidayah. Ya, okey. Alright. So dan mak ayah pun check dia punya parenting style ni sesuai tak dengan anak-anak kita. Ada yang authoritative parenting, ni konon yang terbaik lah. Authoritative tidak sebenarnya terbaik tapi mungkin sesuai. Ya, remote parenting pula kita daripada jauh, ya. Kita ada apps, ada alat boleh submit, boleh tengok apa berlaku kat rumah. Tapi kita kontak, pesan untuk sembahyang, pesan untuk belajar, pesan untuk tolong mak bapak, pesan untuk siram pokok bunga. Ya, contohnya remote parenting. Ya. Okey, dan of course lah, ya. Tok Abah selalu pesan, ya. Jom kita harmonikan rumah tangga. Harmonikan rumah tangga supaya anak-anak muda seronok dan belajar berasa selamat. Ya, semuanya mak bapak balik rumah dengan senyuman. Itulah bila masuk rumah dengan bismillah. Qulallah senyum, assalamualaikum, maka rumah tangga akan aman, damai, bahagia. Ya, sembahyang berjemaah, makan bersama, wow. Rumah tangga yang harmoni dan penuh kasih sayang akan membantu anak-anak untuk seronok belajar, lebih confident, lebih yakin dan sebagainya. Okey, jam tak jam Tok Abah dah 55 minit bersama anda. So Tok Abah kena berhenti lah. Ya, tapi yang penting Tok Abah sebenarnya nak ingatkan sebab waktu pagi ada golongan manusia yang dapat dengar. Ya, so malam ni ada orang-orang baru yang tak dapat follow waktu pagi akan tahu bahawa Tok Abah akan buat webinar yang akan membantu anak-anak dan anda sendiri juga. Ya, boleh kontak PIBG untuk buat untuk sekolah, untuk jabatan kementerian kilang buat untuk tempat masing-masing untuk bantu anak-anak bekerja. Ya, Puspanita ke Persatuan Wanita, Persatuan Ibu Tunggal ke buat. Ya, dan tolong orang yang mampu, tolong rumah-rumah anak yatim. Ya, tak payah awak mesti jadi wakil rakyat untuk tolong, ya. So dengan sedikit saja pelaburan boleh bantu satu sekolah anak yatim. Subhanallah. Come. Ya, ada link kat komen pin kat atas tu. Ya, Cikgu Nazrin dah bubuh link. So bubuh, ya. So contact. So Tok Abah nak berkongsi, ya, Tok Abah nak seramai mungkin, ya. Kalau awak tak relevan kat you, beritahu orang lain. Beritahu orang lain, ya. Terima kasih untuk mereka yang telah mendata. Dr. Narimah pun dah hantar cucu-cucu dia 2 buah rumah. Anak-anak ni, ya. Dia dah sponsor untuk cucu-cucu dah daftarkan. Terima kasih. Dan ramai sahabat yang lain juga telah buat. Terima kasih banyak-banyak. Dan ya, Tok Abah ucapkan terima kasih, minta ampun, minta maaf. Kita mendoakan, ya. Mudah-mudahan happy weekend, ya, bersama bonding dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau panjang umur mungkin besok pagi pun Sabtu mungkin Tok Abah buat FB Live pada pukul 7. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.